Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Ya, Patik Melur. Kalian belum subscribe channel Melur ya? Kenapa? Di manakah gerangannya? Ayo subscribe sekarang ya. Terima kasih. Ya, Patik bersantap dulu ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Cumrah. Okey, baik. Itu Melur tadi. Dia kerja dia makan je. Okey, baik. Jadi hari ini, murid-murid sekalian, kita nak belajar dalam sejarah tahun 4. Kita akan belajar tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Jadi tahniah murid-murid, kita dah berada di unit 8. Okey, untuk unit ini apa yang kita akan pelajari? Ya, okey, baik. Jadi sebelum cikgu nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak dan harapkan kamu semua menyokong video-video cikgu dengan cara like video ini, komen dan juga share serta subscribe balik bagi yang belum subscribe channel cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Hari ini cikgu menjadi puteri. Okey, puteri apa pun cikgu tak tahu. Puteri Melur ke? Okey, baik. Jadi kita teruskan. Dalam pembelajaran kita hari ini, objektifnya ialah 5.1.1, iaitu menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka. Nampak kita ada satu objektif je hari ini. Jadi sebelum cikgu nak meneruskan lebih lanjut lagi, kamu kena faham apa yang dimaksudkan dengan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa dia maksud dia tu? Jadi, tokoh ialah individu yang memberi sumbangan dan jasanya dikenang sepanjang zaman. Nampak? Tokoh barulah bergelar tokoh. Okey. Apa? Oh, di sekolah kamu pernah menerima anugerah tokoh murid? Tahniah, bagus. Okey. Jadi itu maksud dia. Seorang tokoh ini menjadi apa? Ia menjadi contoh kepada murid yang lain. Jadi cikgu nak ucapkan tahniah kalau kamu pernah menerima anugerah tokoh murid. Tak kisahlah dalam bidang akademik ataupun sukan. Tahniah. Okey, baik. Jadi kita teruskan lagi. Tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Antara ciri-ciri tokoh sebelum diangkat menjadi sebagai seorang tokoh. Jadi kita lihat apakah ciri-cirinya. Okey, baik. Ciri-ciri yang pertama ialah dihormati, disegani, berpengaruh, amanah dan juga berwibawa. Okey, nampak tak? Ada 5 ciri-ciri tu. Apa dia? Oh, kamu pun ada ciri-ciri tu. Bagus. Tahniah, cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua. Tahniah. Okey, sebab mempunyai ciri-ciri tu. Tapi kenapa tak dapat lagi anugerah tokoh ya? Adalah tu sebabnya kamu kena tonjolkan dan juga kamu perlu memberi jasa ataupun memberi bakti kepada sekolah kamu. Bagus. Okey, jadi kita teruskan lagi. Struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang dimaksudkan dengan struktur ni? Ya, struktur ni maknanya macam lapisan-lapisan. Okey, struktur kita macam bangunan, kan? Struktur bangunan tu ada tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya, kan? Jadi barulah dia boleh berdiri kukuh. Betul. Jadi kita perlukan struktur yang bagus. Baik, jadi apakah struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu? Baik, kita pergi. Dia ada 2 bahagian, iaitu terbagi kepada 2 golongan. Golongan yang pertama iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Nampak ada 2. Satu
pemerintah, yang kedua diperintah. Pemerintah tu siapa? Nanti cikgu akan terangkan. Baik, kita lihat. Ini dia gambaran. Kamu boleh lihat di tepi cikgu ini kan. Ini merupakan struktur yang mana masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada zaman itu ada dua golongan, iaitu pemerintah dan juga diperintah. Kamu boleh nampak kan? So dekat situ ada 4 lapisan sebenarnya. Yang paling tinggi sekali adalah, ya, kamu boleh nampak, sultan. Yang kedua, pembesar. Yang ketiga, rakyat. Dan juga yang terakhir adalah hamba. Okey, baik. Jadi, yang atas, dua atas itu iaitu sultan dan juga pembesar, ya, merupakan golongan pemerintah. Bagaimana pula dengan rakyat dan juga hamba? Ya, mereka tergolong dalam golongan yang diperintah. Baik, jadi setiap golongan ini mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Apakah peranan mereka? Jom cikgu terangkan satu persatu. Baik, peranan golongan untuk pemerintah dulu. Ada dua tadi pemerintah kan? Yang pertama sultan. Kita lihat apakah peranannya. Okey, baik. Sultan mempunyai peranan sebagai pemerintah yang tertinggi dalam pentadbiran sesebuah negara. Okey, baik, ingat, pemerintah tertinggi. Kemudian merupakan simbol perpaduan rakyat. Okey, maknanya apa-apa yang berlaku, sultan akan dapat maklum dan sultan akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat dan menyatupadukan mereka. Jadi sultan merupakan simbol perpaduan rakyat. Okey, pada zaman itu. Baik, kita pergi pula yang kedua. Golongan pemerintah yang kedua iaitu pembesar. Pembesar merupakan lantikan yang dilantik khas oleh sultan. Nampak? Dia bukan sembarangan orang. Okey, pembesar merupakan seseorang individu yang dilantik khas, yang untuk menjalankan sesuatu tugas-tugas khas yang dilantik oleh sultan. Okey. Kemudian apa lagi? Dia adalah pembantu yang membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, dia akan membantu apa-apa permasalahan, apa juga rancangan, idea dan sebagainya. Okey, dia membantu sultan untuk mentadbir negeri. Baik, kita pergi pula golongan yang diperintah. Okey, peranan rakyat. Apa pula peranan rakyatnya? Okey, baik, kita lihat. Penduduk Melaka. Okey, rakyat ini merupakan penduduk Melaka pada zaman itu, ya, dan merupakan pengikut setia kepada sultan dan juga pembesar. Okey, pengikut setia, ya. Itu adalah rakyat. Bagaimana pula seterusnya kita pergi pada hamba? Okey, jadi hamba merupakan orang suruhan sultan dan juga pembesar. Okey, maknanya macam kalau dalam konteks sekarang lebih kurang macam orang gaji. Okey, tapi kita ada ke orang gaji sekarang ni? Okey, kita ada ke orang gaji sekarang ni? Ada kan? Okey, jadi sebenarnya dulunya dipanggil sebagai hamba, tapi berbeza, ya. Orang gaji dengan hamba berbeza dari sudut sekarang ini. Okey, baik. Seterusnya, bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Maknanya kalau contoh ada pembesar ataupun ada sultan tu, dia mempunyai ramai hamba. Hamba dia ramai sangat. Jadi bilangan ramai itu menunjukkan kekuatan dan juga ketinggian dia punya darjat. Okey, semakin ramai hamba dia, semakin tinggi darjat dia. Macam itulah untuk dari segi golongan yang diperintah. Baik, jadi kalau kamu lihat, cuba kamu nyatakan sumbangan golongan pemerintah dan juga golongan diperintah ini kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Cuba kamu berikan. Nyatakan. Ya, pandai. Okey, baik. Jadi kita lihat sekarang ini, okey, daripada sumbangan-sumbangan pemerintah yang dulunya ini dan juga diperintah itu menyebabkan apa? Menyebabkan memudahkan pengurusan. Sekarang ni kita lihat kesan dia, sumbangan dia adalah memudahkan pengurusan dan pemerintahan pada kerajaan pada masa itu. Tapi sekarang pun kita dah lihat dah kesan dia. Kan kita dapat nampak dia punya kesan. Terdapat struktur masyarakat yang ada pada zaman sekarang. Okey, tak payah pergi jauh, kita pergi sekolah kan. Okey, sultan seperti
Ya, guru besar. Dia mengawal sekolah itu. Kemudian pembesar, siapa pula pembesar? Ya, penolong-penolong kanannya yang membantu untuk menguruskan sekolah. Nampak? Okey, tapi di sekolah tak ada hamba ya. Jangan di sekolah tiada hamba. Dengar di situ. Baik, kemudian kita lihat pula sumbangan dia ialah mewujudkan perpaduan dan menjalankan peranan masing-masing. Nampak? Kalau kita tak ada panduan, tak ada rujukan untuk menjalankan satu aktiviti ataupun satu perkara yang kita nak lakukan, kita akan tak tahu kita nak buat apa kan. Jadi inilah dinamakan mengetahui peranan dan juga tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugas. Dan dari segi itu, rentetan itu, wujudlah perpaduan untuk keamanan dan kemakmuran sejagat. Baik, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk kali ini. Jadi cikgu harap jangan lupa tekan like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Terima kasih. Baik, jadi Pati pergi dulu ya. Assalamualaikum.